Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati YDP Ustaz Ahmad Mujahid bin Mak Zakwan. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Anisa binti Ngah Elias Khairul Anwar. Seluruh barisan kepimpinan Eksekutif Berkesan sesi 2021-2022. Serta para penonton lah, para hadirin yang sama-sama menyertai kelas tafakuh fiqh sirah pada hari ini. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka memahami perkataanku. Alhamdulillah hari ini sama-sama kita dapat maksudnya bersama lagi lah untuk meneruskan sambungan kitab fiqh sirah kita pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan, kita sama-sama baca doa untuk ambil keberkatan lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami ni belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wal naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan mencari manfaat, wal ifada wal istifadah, memberi faedah dan mencari faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wad du'a ilal huda wad dilala 'ala al khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan dengannya serta pahala daripadanya. Okey, amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sikitlah beberapa tajuk penting pasca selepas berlakunya peperangan Tabuk, iaitu selepas Fathu Mekah. Jadi ada beberapa peristiwa penting yang kita boleh ambil pengajaran dan juga iktibar, serta perkara-perkara yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. InsyaAllah buka muka surat 326 berkaitan dengan Hajju Abi Bakrin radhiyallahu anhu bin nasi sanah tis'ah. Okey, haji yang ditunaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama beberapa kalangan orang muslimin lah pada tahun ke-9 Hijrah. Lima qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min Tabuk. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pulang, qafala pulang daripada peperangan Tabuk, arada al-hajj. Rasulullah ni dah berniat lah untuk menunaikan haji. Tapi tiba-tiba Rasulullah kata, summa qala innama yahduru al-musyrikun fayatufu irat fala ahabbu an ahajja hatta la yakuna dhalik. Okay. Rasulullah kata, sesungguhnya orang-orang musyrik ni akan datang untuk menunaikan haji juga. Dan mereka ni bertawaf dekat Kaabah dalam keadaan yang tidak berpakaian. Dan Rasulullah tidak sukalah perkara itu, perkara tersebutlah. Jadi Rasulullah tak akan menunaikan haji sehingga benda tersebut dah tak ada. Maksudnya orang-orang musyrikin ataupun haji jahiliah tu tidak dilakukan lagi. Jadi fa'arsala Abu Bakrin, jadi Rasulullah ni menghantar Abu Bakar dan juga beberapa orang muslimin lah untuk menunaikan haji pada ketika itu, dalam masa yang sama untuk menghapuskan ataupun menghilangkan ataupun dah tak bagi kebenaran lah kepada orang-orang musyrikin menunaikan haji pada tahun hadapan dalam keadaan yang jahiliah. Maksudnya dalam keadaan tawafnya tidak berpakaian dan dihapuskanlah berhala-berhala yang ada. Okay. Wa ardafahu bi Ali radhiyallahu an. Dan juga dalam perjalanan Rasulullah ni menghantar ataupun mengutus utusan, iaitu Ali. Sebab bila dalam perjalanan Abu Bakar nak menuju ke Mekah daripada Madinah, tiba-tiba turun wahyu daripada Allah SWT, iaitu surah At-Taubah ayat ke-3 dan juga ke-4, berkaitan dengan surah Bara'ah. Okay. Surah ni menghalang yanhiyani al-musyrikin anil hajj, menghalang orang musyrikin untuk menunaikan haji pada tahun hadapan dalam keadaan yang jahiliah. Dan ada beberapa lagi lah perkara yang disebutkan dalam surah tersebut yang kita akan baca pada muka surat seterusnya. Okey. Kemudian muka surat 327, Ruwiya al-Bukhari fi kitab al-Maghazi an Abi Hurairah. Telah diriwayatkan dalam kitab lain juga, iaitu al-Bukhari dalam kitab Maghazi daripada Abi Hurairah, bahawa Abu Bakar ni diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan haji. Dan dia merupakan ketua lah untuk rombongan tersebut sebelum berlakunya Hujjatul Wida',
Yang mana kita tahu Hajjatul Wida ni, haji wida ni adalah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda wafat kan. Okey. Abu Bakar ni mengumpulkan manusia, maksudnya orang ramai pada ketika itu bila sampai ke Mekah, mengumpulkan orang ramai dan berkhutbah. Dan Abu Bakar ni bagi tahu apa dekat khutbahnya, la yahujju ba'dal am musyrik. Tidak boleh melakukan haji selepas tahun ini orang-orang musyrik. Wala yatufu bil bait iryan. Dan juga tidak bolehlah bertawaf dalam keadaan yang tidak berpakaian. Okey. Jadi perenggan yang seterusnya ni pun berkaitan sama jugalah, cuma ni riwayat lain daripada Muhammad Ibn Ka'ab Al-Qurzi. Okay, kita tengok perenggan yang baru yang seterusnya. Waruwiya al-Imam Ahmad an Mahraz bin Abi Hurairah an abihi qala kuntu ma'a Ali bin Abi Talib hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah bi Bara'ah. Okey. Abu Hurairah ni meriwayatkan daripada ayahnya, sesungguhnya aku ni bersama dengan Ali telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka ni orang utusan lah, orang yang kedua datang ke Mekah, ila ahli Mekah bi Bara'ah, dengan membawa Bara'ah ni wahyu daripada Allah berkaitan dengan surah Bara'ah, surah At-Taubah berkaitan dengan Bara'ah. Faqala ma kuntu tunadun. Okey. Jadi apa yang kamu katakan kepada mereka? Maksudnya kepada orang ramai lah, apa wahyu yang diturunkan oleh Allah tu kan. Qala kunna nunadi annahu la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Kami bagi tahu ataupun menyeru mereka, manusia, bahawasanya tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang mukmin, illa nafsun mu'minah. Wala yatufu bil bait iryan, dan tidak boleh kepada orang ni untuk menunaikan untuk melakukan tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Wa man kana bainahu wa baina Rasulillah ahdun fa inna ajaluhu aw muddatuhu 4 ashhur. Fa idza madat 4 ashhur fa inna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Wala yahuju hadzal bait ba'da 'amina hadza musyrik. Okey. Kemudian ada 3 perkara lah yang disebut dalam ni. Pertama, Sayyidina Ali kata kepada, maksudnya menyeru kepada orang ramai bahawasanya takkan masuk syurga kecuali orang-orang mukmin kan. Lepas tu yang kedua, tidak boleh bertawaf selepas ini, maksudnya tahun hadapan, dalam keadaan yang maksudnya yang tidak berpakaian, maksudnya jadi orang musyrik ni dah tak boleh bertawaf lah dekat Mekah. Dan seterusnya, sesiapa yang antara dia dan Rasulullah ni ada perjanjian, maka siapa yang ada perjanjian akan teruskan dengan perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut tamat. Dan siapa yang tidak perjanjian, Allah bagi bara'ah, maksudnya bagi peluang ataupun mudah tempoh selama 4 bulan. Untuk mereka ni maksudnya sama ada nak masuk ke dalam Islam, nak mencari keamanan, ataupun sebaliknya. Kalau sebaliknya, nanti mereka ni adalah orang yang boleh diperangi lah selepas itu. Okey. Itu lepas tu perenggan seterusnya ni pengarang meletakkanlah, maksudnya menuliskan firman Allah, wahyu yang diturunkan tu, iaitu berkaitan dengan surah At-Taubah ayat yang ketiga. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Okey. Ini berkaitan dengan tadilah yang anda sebutkan, berkaitan dengan Allah ni barak ataupun membatalkan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Okey. 4 bulan untuk jaminan keamanan kecuali siapa yang ada ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada ikatan ataupun perjanjian tu, dia akan menamatkan tempoh tersebut mengikut perjanjian yang telah dilakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu berkaitan dengan haji yang ditunaikan oleh Sayyidina Abu Bakar dan juga beberapa utusan yang Nabi utuslah. Yang mana haji ni, haji yang tahun ke-9 ni adalah sangat penting lah, sebab dia memisahkan antara haji jahiliyah dengan haji yang Islam. Maksudnya pada tahun tersebutlah Sayyidina Abu Bakar ni dan juga Sayyidina Ali bagi khutbah ataupun menyeru kepada orang Islam sendiri, kepada semualah dekat Mekah pada ketika itu. Pada tahun hadapan dia tak boleh dah tunaikan haji dalam keadaan yang jahiliah. Maksudnya Allah dah tak benarkan. Okey. Kemudian Imrah dengan Aizat kan, kita ambil satu nombor 2 insyaAllah.
Okay. Al-musyrikuna wa taqaliduhum fil hajj. Okay. Yang pertama ni berkaitan dengan orang-orang musyrik dan juga apa yang mereka ikut dalam penunaian haji. Laqad urifa fi ma madha anna al-hajj ila Baitul Haram kana mimma warathahu al-Arab 'an Ibrahim, fa kana min baqaya al-Hanifiyah ma zalu muhafazina 'alayha. Okey, sebagaimana yang kita tahu bahawasanya haji yang pertama yang dilakukan di Baitullahil Haram ni adalah warisan daripada Nabi Ibrahim AS. Daripada agama Hanifah lah, maksudnya agama Islam yang sebenar kan. Illa anna kathiran min adran al-jahiliyah wa abatil syirkun qad tasallalu ilayhi hatta ghadan mazharan min mazahir syirkun akthar min an yakuna ibadah qa'imah ala aqidatut tauhid. Sebagaimana kita tahu, haji ni adalah warisan daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya masa zaman Nabi Ibrahim ni, haji ni dalam keadaan yang suci dan baik. Maksudnya ikut kaifiat yang Allah bagi. Tapi bila masa berganti masa kan, zaman berganti zaman, orang-orang musyrik ni dia ikut perbuatan nenek moyang mereka. Maksudnya ada perkara-perkara jahiliyah yang masuk dalam haji yang mereka tunaikan. Jadi itu maksudnya sikap lah orang-orang musyrik kan. Maksudnya ikut tanpa mereka tahu kenapa mereka perlu melakukan perkara tersebut. Kalau tanya sebab ikut nenek moyang kan. Tak elok lah, maksudnya kita ikut ni tanpa kita tahu kenapa kita nak ikut orang tersebut. Jadi kalau kita, sama dah juga dalam keadaan situasi kita kan, kalau kita nak ikut orang tersebut, kita kena tahu apa hujah ataupun dalil kenapa kita kena ikut orang tersebut. Bukan sekadar ikut, kira orang kata ikut membabi buta lah kan, maksud ikut dalam keadaan tak tahu. Dan adalah maksudnya orang musyrik ni menunaikan haji sambil tidak berpakaian, melaungkan benda tak sepatutnya. Macam tu. Kadang-kadang laungan tersebut maksudnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Rasulullah ni mengutus Saidina Abu Bakar lah untuk memberi inzar ataupun peringatan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik pada ketika itu, untuk menyucikan Masjidil Haram pada sampai sekarang lah. Maksudnya kita tengok kalau tunaikan haji dalam keadaan yang Islam anjurkan, dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya kita ambil yang kedua, intisakhul ahdu bi'a'lanil hirabah. Intisah ni pembatalan perjanjian dengan mengiklankan hirabah. Peperangan macam itulah. Okey, summa a'lamu anna al-musyrikin kanu idzaka sanafain. Okey, sebagaimana kita tahu orang musyrik ni terbagi kepada dua kumpulan. Okey, dua kumpulan. Kama qala Muhammad bin Ishaq wa ghairihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq wa ghairihi. Okey, ada dua kumpulan. Yang pertama, ahaduhuma kana bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun ila ma duna 4 ashhur min az-zaman fa amhala hadha sunuf ila tamamul muddah. Golongan ataupun kelompok yang pertama adalah mereka dan juga Rasulullah ni ada perjanjian. Yang mana perjanjian dengan Rasulullah ni maksudnya adalah yang buat perjanjian selama mungkin setahun, 2 tahun. Maksudnya ada perjanjian ataupun tempoh masa dengan Rasulullah. Okey, golongan yang kedua, wa thanihuma kana bainahu wa baina Rasulillahi ahdun maftu ay bi ghairi ajal faqtasiru bihi al-Quran fi surah Bara'ah ala 4 ashhur. Golongan yang kedua, golongan orang musyrik yang kedua, mereka dengan Rasulullah ni tak ada perjanjian. Maksudnya maftu je. Maksudnya mereka tak ada perjanjian ikatan apa-apalah dengan Rasulullah kan, perjanjian keamanan ke, tak ada. Jadi sebab tu Allah ni menurunkan surah At-Taubah berkaitan dengan Bara'ah. Jadi Allah bagi tempoh masa kepada mereka ni 4 bulan. 4 bulan kembali kepada rumah masing-masing, cari keamanan. Kalau mereka nak peluk Islam dan bertaubat, mereka selamat. Maksudnya duduk dalam lindungan Islam. Tapi kalau sebaliknya, nanti mereka akan diperangi. Itu dua kelompok lah orang-orang musyrikin. Jadi yang pertama yang ada perjanjian dan tempoh masa, yang kedua yang tak ada perjanjian, jadi Allah bagi tempoh masa kepada mereka selama 4 bulan. So dalam muka surat 327 tu ada sebut dari bulan berapa. Dari bulan Zulhijjah 20 akhir Zulhijjah, Muharram, Safar, Syahrul Rabiul Awal dan 10 hari Rabiul Akhir. Jadi 4 bulan.
Okey, itu berkaitan dengan pembatalan perjanjian. Okey, dengan turunnya surah At-Taubah ayat yang ketiga dan juga keempat. Okey, untuk pengajaran yang ketiga tu nanti boleh maksudnya baca sendirilah, sama-sama kita tengok berkaitan dengan apa? Makna jihad. Nanti boleh baca sendiri insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan masuk satu tajuk yang dikira penting lah juga, iaitu berkaitan dengan Masjid Dirar. Sebenarnya tajuk Masjid Dirar ni sepatutnya kalau ikut dalam sirah, dia sepatutnya ada dalam perang Tabuk tu ada tajuk Masjid Dirar, sebab Masjid Dirar ni berlaku semasa sebelum Rasulullah keluar untuk perang Tabuk. Maksudnya dalam persiapan Rasulullah nak perang Tabuk tu terbinanya Masjid Dirar. Okey. Masjid Dirar ni berkaitan dengan apa? Konspirasi suci orang kafir dan juga munafik lah. Dia nama dia masjid tapi dia ada dirar, dia ada mudaratnya yang datang kan. Okey. Ruwiya Ibnu Katsir an Sa'id bin Jabir wa Qatadah wa Urwah wa ghairihim annahu kana fil Madinah rajulun minal Khazraj ismuhu Abu Amir Ar-Rahib. Okey. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, dekat Madinah ni ada seorang lelaki daripada kelompok Khazraj, nama dia siapa? Abu Amir Ar-Rahib. Okey, ingat nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah walahu makanatun kabirah fil Khazraj. Dia ni Abu Amir Ar-Rahib ni adalah orang Nasrani, orang Nasrani kan pada zaman jahiliah. Dan dia ada pengaruh ataupun orang yang berpengaruh lah dalam kelompok Khazraj, mungkin orang yang besar ni, mungkin dia adalah pemimpin. Falamma qadama Rasulullah al-Madinah wajtama'a al-muslimuna alayhi wa sarat lil-Islam kalimatul 'aliyah syaraqa Abu Amir biriqihi wa azhar al-adawah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Rasulullah kan sampai ke Madinah, dan ketika itu maksudnya orang-orang Madinah ataupun orang Yathrib sangat maksudnya menghormati dan sangat menyanjung Rasulullah sehingga mengangkat Rasulullah ni sebagai ketua ataupun pemimpin dekat negara Madinah sendiri kan. Dan Abu Amir ni sama juga dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul kan. Mereka maksudnya dua-dua ni ada sifat ataupun dalam hati mereka ni, walaupun mereka Islam tapi ada rasa dendam dengan Rasulullah, sebab rasa Nabi Muhammad ni datang untuk rampaslah kedudukan mereka kan, sebab mereka nak jadi ketua, nak jadi ketua tapi tak dapat bila mana Rasulullah ni datang dan diangkat sebagai ketua. Jadi ada perasaan dendam ataupun marah dalam hati mereka. Samalah satu geng dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okey. Summa kharaja farun ila kuffar Makkah min musyrikin Quraisy yumali'uhum ala harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana dia maksudnya Abu Amir Ar-Rahib ni dia pergi farun, pergi kepada orang-orang kufar Mekah, maksudnya pada pemimpin Quraisy lah, untuk meminta bantuan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa innahu lima ra'a amara Rasulullah fi taqaddum wa irtifa' zahaba ila Hirakli muluk Ar-Rum yastansiruna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, Abu Amir ni minta bantuan daripada orang musyrikin, maksudnya daripada orang yang terdekat. Mekah yang dekat kan. Jadi minta bantuan dengan orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tengok macam tak berjaya ni, Rasulullah makin maju, makin irtifa'in dan juga taqaddum, makin maju dan Islam makin tinggi, makin ramai orang mengikut Islam kan. Jadi dia rasa macam tak puas hati. Jadi Abu Amir ni jumpa dengan Hirakli, pemimpin ataupun pembesar Rum lah, maksudnya penguasa Rum pada ketika itu, minta tolong daripada pembesar Rum, penguasa Rum pada ketika itu kan. Jadi mereka ni diberi arahan lah, maksudnya diberi arahan untuk membina satu markas dekat Yathrib lah, dekat Madinah kan, untuk membina satu markas di mana markas tu nanti akan disalurkan dana keuangan masukkan dalam markas tersebut. Jadi Abu Amir ni tulis surat kepada orang-orang munafik. Diorang ada kelompok geng diorang yang mesti diorang tahu siapa yang geng diorang. Tulis surat kepada orang munafik untuk sama-sama bantulah membina markas tersebut kan.
Dan markas tersebut dijadikan, maksud dibina masjid supaya perbuatan jahat mereka ni tak nampak. Jadi bina masjid, jadi orang Islam macam okey tertutup. Jadi orang tak nampak. Sebenarnya itu adalah markas untuk menjadikan Islam sebenarnya. Okey. Fasyari'u fi bina'ul masjid. Jadi mereka ni disyariatkan, bukan diperintahkanlah untuk membina masjid. Yang mana masjid tu dekat je, ataupun mungkinlah bersebelahan dengan Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba kita tahu masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah bila sampai dekat Madinah. Dibina masjid lain dekat sebelah Masjid Quba kan. Dan masjid tu besar dan cantik. Kalau tengok mesti kita akan masuk ke masjid itu dulu sebab nampak dia besar dan cantik, mewah lah. Wa ahkamuhu wa farihu minhu qabla khuruj Rasulillah ila Tabuk. Jadi mereka ni dah rancang dan nak ajak Rasulullah ni sebagai perasmi lah untuk masjid tersebut kan. Faja'u fasa'alu Rasulillah. Jadi mereka ni datang, dah berjumpa dengan Rasulullah SAW. An ya'ti ilaihim fayusalli fi masjidihim liyahtaju bi solatihim, untuk mengajak Rasulullah ni solatlah dekat masjid tersebut dan merasmikan masjid tersebut. Okay. Dan mereka kata kepada Rasulullah, masjid ni dibina untuk siapa? Innama banuhu lid-du'afa minhum wa ahlul illah fi lailatul syatiyah. Mereka kata masjid ni dibina untuk orang-orang yang susah. Kalau susah datang ke masjid tu. Orang-orang yang tak mampulah untuk datang ke masjid tersebut. Fa'asimuhullahu minas salatu fihi. Allah ni mencegah ataupun menhalanglah, menjagalah Rasulullah SAW ni daripada solat dekat masjid tersebut. Rasulullah kata apa pada ketika itu bila mana diajak? Inna ala safarin walakin idza raja'na insyaallah. Rasulullah tak tahu lagi maksudnya masjid tersebut tu merupakan markas yang dibina. Dia Rasulullah kata time tu sebab Rasulullah sangat-sangat busy dengan peperangan Tabuk, nak buat persiapan yang sangat besar lah untuk sebab nak menghadapi satu kumpulan yang besar kan, iaitu Rum pada ketika itu. Jadi Rasulullah kata Rasulullah macam minta maaf lah, kami sekarang dalam persiapan untuk bermusafir ke Tabuk. Jadi lepas balik nanti insyaAllah Rasulullah kata akan masuk ataupun akan merasmikan masjid tersebut ataupun solat kan. Okay. Falamma qafala sallallahu alaihi wasallam raji'an ila al-Madinah min Tabuk wa lam yabqa bainahu wa bainaha illa yawmun aw ba'da yawm. Okey, bila mana Rasulullah ni pulang daripada peperangan Tabuk, jadi biasa kalau balik daripada perang ni umat Islam akan rehat dulu dalam beberapa harian. Jadi lepas tu nazala alaihi Jibril bi khabarin Masjid Ad-Dirar. Dalam beberapa hari lepas tu Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu dan memberitahu berkaitan dengan Masjid Dirar. Wa ma i'tamaduhu banuhu minal kuffar wa tafriq baina jama'atul mu'minin. Yang mana masjid itu dibina oleh orang kafir dan juga tujuan masjid itu dibina adalah untuk memecah belahkan umat Islam sebenarnya. Ya. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhalikal masjid man hadamahu qabla muqaddimatuhu ila al-Madinah. Jadi Rasulullah tak pergi ke masjid tersebut. Rasulullah hanya hantar utusan untuk memusnahkan, memusnahkan dan juga bakarlah masjid tersebut. Kalau dalam tak tulis apa, tapi kalau dalam buku lain fi Araqah tulis Rasulullah hantar Malik ibn Dukhshum dan juga Ma'in bin Adi untuk memusnahkan masjid tersebut. Jadi wahyu yang turun tu daripada surah At-Taubah ayat 107 hinggalah 108. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Mereka ni telah membina masjid diraran untuk membahayakan orang Islam kan. Dibina oleh siapa? Oleh orang-orang yang ingkar, orang kafir. Wa tafriqan, untuk memecah belahkan umat Islam tu sendiri. Wa irsadan, masjid tu sebagai irsad. Irsad ni adalah tempat intipan lah ataupun markasan. Liman haraballahu rasuluh, dibina oleh orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Okey. Tapi bila mana bertanya, mesti mereka kata tak, masjid ni adalah untuk kebaikan lah sebenarnya. Tapi Allah tahu mereka ni adalah orang yang lakadibun, orang-orang yang dusta sebenarnya. Jadi Allah pesan, maksudnya Allah pesan kepada Nabi Muhammad, la taqumu fihi abadan.
Allah pesan, wahai Muhammad, jangan kau sekali-kali solat di masjid tersebut. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sedangkan ada masjid yang dibina atas dasar takwa. Itu masjid apa? Masjid Quba lah yang dibina sebelum ni oleh Rasulullah kan, atas dasar takwa. Yang mana di situ orang-orang yang beriman solat. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ ada orang-orang lelaki yang ingin membersihkan hati mereka. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Okay. Kat sini ada tafsiran yang kata dirara ni apa? Annahum innama banuhu dararan li Masjidil Quba. Masjid ni dibina untuk memberi kemudaratan, membahayakan Masjid Quba. Okey. Okey, jadi kita tengok sikit ibrah dan juga izat lah yang kita boleh ambil daripada kisah ataupun sirah Masjid Dirar. Okay, kita tengok muka surat 331. Wa ashabihi al-muslimin wa laysa huwa hadhihi al-marrah nifaqan fa hasaba bal huwa mu'amaratu wa kaidun yudabbiruna diddul muslimin. Okay. Sama je lah kat sini. Dia kata bahawa Rasulullah ni pesan kepada orang-orang Islam kan, bahawa perbuatan orang munafik ni mereka ni maksudnya mereka Islam dalam maksudnya daripada sudut zahir ni kita nampak mereka Islam, tapi sebenarnya ada dalam hati mereka ada dendam ataupun dendam lah, pemusuhan kepada umat Islam sendiri. Bagi kita tengok perenggan Hazar perenggan kelima ke-6. هذا وإنك إذا تأملت في خطوات هذا الكيد المتلصصون من المنافقين وكيفيته ووسائله علمت أن طبيعة النفاق واحدة في كل عصر. Perenggan ni kata sebenarnya rancangan ataupun modus operandi orang-orang munafik ni sama je. Mereka ni sangat takut kepada kebangkitan Islam, dan mereka ni akan minta tolong dengan orang-orang orang barat lah, maksudnya orang-orang bukan Islam, orang kafir, untuk sama-sama menjatuhkan Islam kan. Sedangkan mereka tu adalah orang Islam, sebab mereka dalam hati mereka ni ada sifat benci dan marah kepada orang Islam. Tapi sebenarnya mereka ni adalah orang pengecut sebenarnya, pengecut dan takut. Sebab nak buat apa-apa mesti kena minta tolong, nak buat apa-apa mesti nak bersembunyi. Masuk Islam dulu, lepas tu maksudnya mereka dalam keadaan yang tercela, dan sebenarnya mereka ni adalah orang-orang yang pengecut. Sebab mereka takut dah sebenarnya kalau nampak kebangkitan Islam. Bila takut, mereka akan minta bantuan daripada orang luar. Jadi kita ni maksudnya sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang Islam sendiri kena cakna lah. Walaupun maksudnya kalau kita tengok daripada sirah sendiri, masjid ni ada satu benda yang baik. Kalau kita belajar kan, maksudnya sebelum ni berkaitan dengan pembinaan masjid. Masjid ni sangat penting sebagai tempat penyatuan umat Islam, yang mana masjid ni adalah tempat semua benda yang dibuat oleh Rasulullah kan. Kat situlah Rasulullah ajar umat Islam, kat situlah tempat Rasulullah berpolitik, bermasyarakat kat masjid. Tapi boleh jadi benda yang baik ni ada buruknya. Maksudnya boleh jadi orang-orang munafik ataupun orang-orang yang memusuhi Islam ni membina satu benda yang baik, tapi sebenarnya ada di sebaliknya ada rancangan jahat yang ingin dibuat ataupun ingin memecah-belahkan umat Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena caknalah dengan keadaan semasa. Tak semestinya semua benda baik tu adalah baik. Jadi kita kena tahulah mungkin ada udang di sebalik batu ataupun ada perkara-perkara yang mungkin boleh memudaratkan umat Islam. Okay, sehingga kan ada satu zaman Saidina Omar, kalau tengok kat sini perenggan sekali, wa idza kana hadha huwa ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Masjid Dirar. Okay, Rasulullah ni membakar Masjid Dirar, minta sahabat untuk bakar Masjid Dirar. Fama balaka bi amakinil ma'asi wal fawahish allati yu'sillahu fiha jiharan wa 'allanan. وقد أحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكاملها كان يباعون فيها الخمر وحرق حانوت رويشة الثقافي وسماه فويسقا. Zaman Saidina Omar, kat sini kata zaman Saidina Omar ni pernah membakar satu kampung.
satu perkampungan, Saidina Umar minta untuk bakar. Sedangkan perkampungan tersebut pada ketika itu masyhur, perkampungan tersebut masyhur dengan apa ya? Ada panggil banyak sakofah orang-orang dalam tu. Tapi sebenarnya dekat dalam kampung tu kat situ dah ada kilang arak, kat situ dah ada toko-toko, maksudnya benda-benda yang tak baik lah dekat dalam kampung tersebut. Tapi orang-orang biasa dengar, okey, kampung tersebut adalah tempat nak timba ilmu, tempat yang baik. Tapi sebenarnya ada perancangan jahat lain di sebalik tu kan. Jadi Saidina Umar minta dibakar keseluruhan kampung tersebut. Okay, sebenarnya itulah yang selayaknya, maksudnya cara yang sebetulnya untuk kita untuk kita menolak ataupun cara kita berhadapan dengan benda-benda tersebut kan. Walaupun kita nampak benda tu baik, kita kena tengok di sebaliknya kan. Perlu pada penyiasatan lah. Jadi itu antara contoh lah. Contoh berkaitan dengan Masjid Jiran dan berkaitan dengan Saidina Umar ni membakar kampung yang nampak yang pada luarnya kita nampak benda tu baik, sebenarnya ada perbuatan jahat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Okey, seterusnya kita masuk tajuk yang seterusnya berkaitan dengan delegasi ataupun beberapa kumpulan yang kelompok datang kepada Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Okey, kalau kat sini cerita berkaitan dengan Bani Saqif. Wafada Saqif wa dukhulihim fil Islam. Wafdun, satu kumpulan ataupun kelompok Saqif ni datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Kita tengok bagaimana cara ataupun caralah Rasulullah melayan mereka kan. Yang mana kita tahu Bani Saqif ni mereka ni di dalam peperangan Tabuk, orang Islam tak dapat tawan Taif kan, sebab orang Saqif ni sangat-sangat degil kan, sangat degil. Jadi Rasulullah pernah mendoakan mereka supaya mereka ni diberi kelembutan, diberi hidayah oleh Allah SWT dan mereka ni memeluk Islam. Okey. Waruya Ibnu Ishaq annahu sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah min Tabuk fi syahri Ramadan. Okey. Daripada Ibnu Ishaq bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni balik ke Madinah daripada peperangan Tabuk pada bulan Ramadan. Dan pada bulan seterusnya Bani Saqif datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu qad tashawaru bainahum wa ra'u annahu la taqata lahum biharbin min hawlihim min al-Arab. Kira mereka ni bermesyuarat ataupun berbincanglah sesama mereka. Mereka kata, maka mereka bincang, okay, kita ni dah tak mampu dah. Maksudnya orang Arab pada kita tu bila Fathu Mekah ramai orang-orang memeluk Islam kan. Walaupun adalah yang peluk Islam sebab takut, ada yang peluk Islam sebab betul-betul nak peluk Islam. Jadi mereka rasa macam dah tak ada kekuatan dah. Jadi mereka ni berbincang untuk berjumpa dengan Rasulullah dan memeluk Islam. Jadi mereka hantar ketua mereka iaitu Kinanah Ibnu Abdu Ya Layla. Dan beberapa lagi orang lain. Falamma danau minal Madinah laqihum al-Mughirah. Bila mana nak sampai dekat dengan Madinah, mereka ni berjumpa dengan Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Jadi Mughirah ni menyambut mereka, ajar mereka macam mana nak bermuamalat bila berjumpa dengan Rasulullah. Sebab Bani Saqif ni antara puak yang agak ganas lah, maksudnya ganas lah kalau dalam bermuamalat. Okey. Wa anzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fada Saqif fil masjid wa bina lahum khiyaman likay yasma'u al-Quran wa yaru an-nas idza sallu. Jadi Rasulullah ni sangat menyambut baik kedatangan Bani Saqif. Rasulullah membina satu khemah lah untuk mereka dekat masjid supaya mereka ni dapat mendengar Al-Quran dan dapat tengok orang-orang menunaikan solat, supaya mereka tahulah hati mereka dengan Islam kan. Wa makasa al-wafat ayyaman adida. Jadi mereka duduk dekat situ dalam beberapa hari. Okey. Ruwi Ibnu Sa'ad annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihim kullu lailah ba'da al-insya fayaqif alaihim yahdithuhum hatta yarawuh baina qadamayhi. Diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad, Rasulullah ni akan datang lepas solat Isyak. Rasulullah ni akan datang ke khemah Bani Saqif untuk maksudnya berbual ataupun berbincang dengan mereka berkaitan dengan Islam lah.
روي موسى ابن عقبة في مغازيه أن عثمان بن أبي عاص كان في ذلك الوفاة وكان أصغرهم. Okey. Yang ni berkaitan dengan seorang sahabat, Uthman ibnu Abi al-As. Dia ni Osman ni adalah antara dalam kumpulan Bani Saqif ni, dia antara orang yang paling muda sekali. Orang yang paling muda. Fakanu idza dhahabu ila majlis Rasulillah khalafu ala rihalihim. Bila mana kan Rasulullah akan datang dekat Bani Saqif lepas solat Isyak, nanti Osman ni antara orang yang paling bersemangat lah untuk sama-sama belajar berkaitan dengan Islam. Dan dia tak berhenti dekat situ je. Bila mana dah habis Rasulullah penat kan, balik, Osman ni akan ikut Rasulullah ataupun akan ikut Rasulullah ke rumah untuk belajar lagi. Untuk belajar lagi berkaitan dengan Quran. Sampailah Rasulullah macam penat, Osman ni akan sambung dengan Sayyidina Abu Bakar pula. Maksudnya dia akan terus belajar kan. Dan benda ni tak diketahui lah oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Cumanya Rasulullah ni fa'ajjaba zalika minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahu. Rasulullah sangat takjub ataupun kagum lah dengan Osman kan. Semangat orang muda yang nak belajar berkaitan dengan Islam, dan dia antara sahabat Bani Saqif ni, dia antara yang paling mahir ataupun faqih lah dalam berkaitan dengan agama. Dan Rasulullah sangat suka jihad dia dalam belajar. Wa akhiran dakhala al-Islam afidatuhum walakin Kinanah ibnu Abdu ya Laila qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya orang Bani Saqif ni dan juga semua penduduk-penduduk Bani Saqif yang lain masuk Islam. Cuma ada satu peristiwa yang menarik jugalah berkaitan dengan pemimpin Bani Saqif tadi, iaitu Kinanah ibnu Abi ya Laila. Okay, dia dah masuk Islam. Cuma dia ada beberapa soalan yang ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau tanya apa dekat Rasulullah? Afara'aita az-zina fa inna qauma naghtarabba wa la budda lana minhu. Okey. Kinanah ni tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat kau berkaitan dengan zina? Lepas tu dia kata, kami ni orang yang merantau, jadi kami memerlukan perkara tersebut. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu Rasulullah jawab apa? Huwa alaikum haram. Okey, benda ni haram lah ke atas kamu. Dan Rasulullah bagi ayat surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabu zina. Lepas tu, lepas tu dia dapat penjelasan daripada Rasulullah. Seterusnya dia tanya berkaitan dengan apa pula? Afara'aita riba fa innahu amwaluna kullaha. Apa pendapat kau pula berkaitan dengan riba? Riba ni adalah, maksudnya riba ni adalah harta kami. Maksudnya riba ni adalah perkara harian lah yang mereka buat kan, zaman jahiliah kan. Lepas tu Rasulullah kata, qala lakum ra'usu amwalakum innallaha ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Rasulullah kata, kamu ni ada ru'us ataupun ketua yang menjaga harta kamu, dan Allah ni mengharamkan lah, maksudnya tak boleh berlakunya riba dalam jual beli. Maksudnya kita ambil hak orang lain kan. Dan akhir sekali ditanya berkaitan dengan arak. Afara'aita al-khamar fa innahu asir arduna la budda lana minha. Apa pendapat kau berkaitan dengan arak pula? Okey, arak ni adalah hasil kami lah, ardina la budda lana minha. Mungkin jual beli mereka ni arak lah, antara keuntungan besar yang mereka dapat. Rasulullah kata haram untuk kamu meminum arak. Wa qara'a ayat tahrimul khamar. Okey. Kemudian ada lagi satu soalan yang ditanya oleh Kinanah kepada Rasulullah berkaitan dengan solat. Ayyada'u anhum anis salah. Untuk meringankan solat. Maksudnya tanya Rasulullah, boleh ke ringankan solat untuk mereka ni yang baru masuk Islam? Maksudnya tak solat 5 waktu kan. Jadi Rasulullah jawab apa kepada mereka? La khairun fi dini bila salah. Tak adalah kebaikan dalam agama tanpa solat. Maksudnya tak ada nilai lah dalam agama. Kalau macam tu baik tak payah masuk Islam kan, kalau kita tak menunaikan solat. Solat ni adalah merupakan tiang agama. Jadi Rasulullah pesan. Dan perkara pertama yang ditanya oleh, maksudnya malaikat bila mana kita ni dah meninggal kan, berkaitan dengan solat dulu. Jadi sebab tu Rasulullah pesan, solat ni bukan perkara yang mudah-mudah kita boleh bawa main. Jadi solat 5 waktu tu perlu disempurnakan. Okey. Faqala ba'duhum ila ba'd yatashawaruna fil amru summa 'adu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, akhirnya mereka ni penduduk Saqif ni memeluk Islam. Cuma ada satu lagi berkaitan dengan
Okey. Berkaitan dengan berhala. Okey, Bani Sakif ni sangat mereka ni masuk Islam. Bila mana jumpa Rasulullah, tertarik dengan Islam, mereka masuk Islam, cuma dalam hati mereka ni still lagi ada jahiliah. Maksudnya mereka minta dengan Rasulullah untuk tidak dihapuskan berhala Lata tu selama 3 tahun. Maksudnya bagi keringanan lah. Maksudnya biarkan berhala tersebut selama 3 tahun. 3 tahun je. Terus Rasulullah kata tak boleh. Lepas tu mereka minta, okey kalau macam tu 2 tahun Rasulullah, bolehlah 2 tahun je. Rasulullah kata tak boleh. So mereka minta lagi. Kalau macam tu sebulan pun tak apalah Rasulullah. Biar Tuhan, bukan Tuhan kami, maksudnya berhala mereka tu stay kat situ kan. Sebab takut nanti keturunan mereka ataupun isteri-isteri mereka menangisi penghapusan berhala tersebut lah kan. Sebab mereka anggap berhala tersebut sebagai Tuhan. Dia Rasulullah kata tak boleh. Bila mana seseorang tu dah masuk dalam Islam, tak boleh ada kesyirikan. Maksudnya ada benda lain dalam hati mereka yang rasa maksudnya ada Tuhan selain pada Allah kan. Contoh macam berhala tadi. Jadi Rasulullah bertegas dengan benda ni. Rasulullah tak bagi maksudnya Rasulullah tak bagi muka kan. Jadi Rasulullah kata kalau orang yang masuk Islam tak boleh dalam hati dia ada maksudnya kesyirikan kepada Allah. Jadi Rasulullah tak bagi. Maksudnya Rasulullah tetap minta mereka ni untuk menghapuskan Lata tersebut ataupun berhala tersebut. Cumanya mereka minta kalau macam tu tak apalah Rasulullah, kami bagi kebenaran untuk Rasulullah menghapuskan berhala tersebut, tapi bukan kami yang buat, maksudnya orang lain. Jadi Rasulullah kata okey tak apa, boleh perkara tu Rasulullah akan settlekan. Jadi Rasulullah hantar siapa dekat sini? Rasulullah hantar Al-Mughirah ibnu Syu'bah dengan Abu Sufyan ibnu Harb untuk menghapuskan berhala tersebut. Rasulullah hantar 2 orang tersebut lah untuk menghapuskan berhala tersebut. Cuma dalam nak menghapuskan berhala tersebut, anak-anak mereka, isteri-isteri mereka menangisilah pemergian ataupun penghapusan berhala tersebut kan. Dia cerita kat sini, nanti boleh baca perenggan yang pertama dan kedua. Okey, kemudian tajuk tatabi' wufudul Arab wa dukhulihim fi dinillah. Tajuk yang kedua berkaitan dengan ramai lagi kumpulan-kumpulan lain yang datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Okey. 5. Iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa faragha min Tabuk wa aslamat Saqif wa bay'at darabat ilayhi wufudul Arab min kulli wajh. Wa inna kanat al-Arab tatarabbasu bil Islam amara hadha al-hayy min Quraisy. Okey. Kat sini cerita bila penduduk Saqif dan memeluk Islam, sebenarnya ramai lagi kumpulan-kumpulan lain yang datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Kalau kita baca sirah, sebenarnya banyak lagi kumpulan lain. Mungkin lebih daripada 7 kelompok yang datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. 70 lebih lah yang datang. Sebab itulah dalam haji, kalau tadi kita belajar berkaitan dengan haji yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, kenapa Rasulullah ni utus Sayyidina Abu Bakar? Sebab Rasulullah ni sangat sibuk melayani tetamu yang datang. Tetamu ni daripada kelompok orang bukan Islam untuk tanya berkaitan dengan Islam. Dan ramai lagi lah untuk yang datang sendiri berjumpa dengan Rasulullah untuk memeluk Islam pun ramai juga. Jadi nak katanya pada tahun tu selepas peperangan Tabuk tu, ramai lagi orang datang kepada Islam secara berduyung-duyung, afwajan. Kita boleh tengok surah An-Nas tu kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datanglah orang Islam, datanglah manusia dari segala kelompok ataupun dari pelbagai negeri untuk memeluk Islam. Okey. Nanti kalau nak baca, kalau dalam ni tak ada cerita sangat, nanti boleh baca dalam Fiqh Harakat ataupun Rahim Maktum. Beberapa lagi kelompok lain yang datang memeluk Islam. Okey, untuk Ali Aibar wa Izzat ni, kita ambil yang kedua lah. Kita ambil yang kedua insyaAllah. Kita ambil satu je. Yang kedua, sanian tu berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalat dengan al-wufud wal musta'minin.
Okey, al-wufud ni kelompok kan. Kelompok yang datang kepada Rasulullah. Al-musta'minin ni siapa? Orang yang meminta keamanan dengan Rasulullah. Jadi berbeza. Yang pertama al-wufud. Al-wufud ni kelompok besar yang datang. Al-musta'minin ni adalah orang yang datang minta keamanan, sama ada seorang ataupun secara berkumpulan. Tapi dalam surah At-Taubah yang ke-6 cerita pasal kita ni boleh bagi jaminan kepada orang yang datang untuk minta keamanan. Dan dalam ni dikiaskan juga al-wufud ni sebenarnya sama je dengan al-musta'minin. Jadi kalau datangnya kelompok ni, Rasulullah ni sama je sambut mereka dalam keadaan yang baik. Macam tu. Jadi kiasan al-musta'min dengan al-wufud ni adalah orang yang sama, dan layanan Rasulullah juga sama kepada mereka. Sebab mereka adalah kelompok ataupun golongan yang datang kepada Rasulullah untuk datang sama ada nak tahu tentang Islam, dan hati mereka ni sebenarnya tertarik dengan Islam. Jadi Rasulullah layan mereka supaya mereka ni akhirnya dapat masuk Islam disebabkan hati mereka yang tertarik dengan Islam itu sendiri. Okey. Lepas tu yang lain tu nanti boleh baca sendiri insya-Allah. Okey, mungkin sampai situ je dulu kot untuk tafakur kita untuk kali ni kan. Nanti kita akan sambung berkaitan dengan sikit lagi tajuk. Sebenarnya seronok tajuk Islam Adi bin Ibn Hatim ni. Nanti kita sambung minggu depan. Seterusnya nanti kita akan masuk Haji Wida tak silap. Haji Wida. Dan seterusnya insya-Allah. Okay. Itu sajalah untuk tafakur kita pada minggu ini. Semoga sama-sama dapat manfaat. Jadi kalau ada kesalahan fakta ke, nanti boleh PM tepi ataupun bagi tahu kepada peringkat penganjur. Itu sahaja daripada Ana. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.